Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Huzaifah bin Abdul Rasid, Diploma Usuluddin SEM 2. Kami merupakan kumpulan daripada Diploma Usuluddin SEM 2. Kami akan membicarakan tentang pendidikan. Di dalam video ini, kami akan membentangkan tentang situasi pembelajaran ketika pandemik COVID-19. Terdapat beberapa perkara yang akan dibahaskan tentang tajuk kami, dan perkara-perkara berikut akan dibentangkan oleh speaker masing-masing. Dalam era COVID-19 ini, pembelajaran dalam talian lebih diketengahkan berbanding pembelajaran bersemuka. Ini bagi mengambil langkah berhati-hati daripada pihak kerajaan kerana pembelajaran secara bersemuka risiko dijangkitinya lebih tinggi. Oleh itu, pelajar-pelajar dinasihatkan untuk belajar dari rumah sahaja. Namun, adakah pembelajaran secara talian ini lebih berkesan ataupun tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azfar Wafi bin Nur Azhar. Nombor kad matrik saya KLD 2006-2003. Saya daripada kos Diploma Usuluddin SEM yang kedua. Okey, hari ini saya ingin berkongsi serba sedikit tentang statistik pembelajaran sebelum, semasa dan selepas pandemik COVID-19 ni. Okey, memandangkan kita sekarang berada dalam pandemik COVID-19 yang mana sedikit sebanyak telah menjejaskan beberapa sektor, yang terutama sekali sektor pendidikan. Ya, saya sebagai seorang pelajar amat terkesan dengan pandemik COVID-19 ni, yang mana kita sedia maklum sepanjang PKP ni semua sekolah dan IPT diarahkan tutup dan kembali beroperasi seperti biasa bila pandemik COVID-19 ni pulih seperti biasa. Okey, berbalik pada persoalan kita, iaitu statistik pembelajaran sebelum, selepas, sebelum, semasa dan selepas pandemik COVID-19 ni. Okey, sebelum pandemik COVID-19 ni, seperti biasa, kita rutin harian kita bangun tidur, kita mandi, siap-siap, kita sarapan dan kita pergi ke sekolah, pergi ke kelas, belajar secara bersemuka dengan guru dan rakan-rakan kita. Dekat situ kita mempunyai aura, kita mempunyai suasana untuk belajar dan menarik lagi minat kita untuk mendalami apa yang dipelajari oleh kita. Bila datangnya pandemik COVID-19 ni, suasana dia 100% berubah, yang mana kita pergi ke sekolah, belajar di sekolah. Jadi kita belajar di rumah, kita duduk di rumah dan belajar dari rumah, iaitu secara atas talian. Bila belajar secara atas talian, kita mempunyai, sebagai pelajar ni mempunyai banyak masalah, terutama sekali jaringan internet yang kurang baik, tertidur semasa kelas, kurang fokus semasa kelas dan banyak lagi. So statistik tu menjadi turun secara mendadak. So dekat sini rumusannya, untuk menaikkan balik statistik pembelajaran tu, berkemungkinan selepas pulihnya pandemik COVID-19 ni, statistik pembelajaran itu akan pulih kembali, akan kembali seperti biasa, kerana pelajar-pelajar ini dapat pergi ke sekolah, pergi ke IPT untuk belajar secara bersemuka dengan guru-guru dan rakan-rakan. Sekian daripada saya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim bin Adam. Hari ini saya akan melaporkan berkenaan penurunan pendidikan di Malaysia akibat pandemik COVID-19. Pada musim COVID-19 ini, bermulalah fasa PKP yang di mana dikuat kuasa pada
18 Mac 2020 yang menyebabkan pelajar di seluruh dunia tidak dapat memasuki ke kelas dan belajar secara atas talian. Malah kesukaran seperti pelajar tidak mempunyai akses internet ataupun data, pelajar tidak mempunyai peranti seperti telefon pintar dan juga laptop. Malah kesukaran guru-guru mengawal prestasi pembelajaran. Ini adalah punca mengapa penurunan pendidikan di Malaysia semakin lama semakin menurun. Selain itu, pada peringkat sekolah rendah dan juga menengah, pelajar hilang rasa untuk belajar dan juga hilang minat mereka dalam pembelajaran akibat penutupan sekolah dalam masa jangka yang panjang ini. Manakala pelajar IPT pula, mereka memilih untuk berhenti belajar dan mengambil keputusan untuk bekerja pada musim COVID-19 ini. Itu saja laporan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin menceritakan tentang cara untuk memulihkan prestasi pembelajaran ketika pandemik ni, ketika COVID-19. Yang pertama sekali ialah kita perlu menjaga kesihatan kita ataupun kesihatan diri kita, kesihatan seperti contohnya kalau kita demam, kita kena pergi berjumpa doktor terus. Selepas kita berjumpa doktor tu, kita meminta nasihat daripada doktor untuk menjaga kesihatan kita. Bagaimana cara kita menjaga kesihatan diri kita supaya perkara kesakitan ini supaya apa yang kita sakit tu tidak berlarutan. Okey. Jadi sekiranya berlarutan, maka kita perlulah mengambil ubat daripada doktor tersebut. Dan menerima nasihat daripada doktor itu ialah satu perkara yang sangat penting. Kerana sekiranya kita tidak mendapat nasihat daripada doktor, maka kita tidak tahu apa yang kita perlu halangi selepas ini. Apa yang sakit kita akan berlaku selepas ini, maka kita perlu apa yang kita lakukan. Okay. Yang seterusnya ialah kita perlu menjaga mental otak kita. Kita perlu menjaganya supaya sekiranya berlaku pergaduhan di antara adik-beradik ataupun berlaku pergaduhan di antara hubungan keluargaan kita, maka semasa berada di rumah, maka pembelajaran kita akan terganggu. Maka daripada itu kita susah untuk melakukan sesuatu seperti pembentangan ataupun untuk mencari bahan. Ketika mencari bahan tu, kita terganggu daripada unsur-unsur seperti itu. Okay, yang seterusnya ialah menggunakan platform seperti media-media yang telah disediakan, seperti contohnya Google Classroom dan Edmodo, seperti itu. Maka kita kena gunakan platform tersebut dengan sebaiknya. Apabila kita menggunakannya dengan sebaiknya, maka pembelajaran akan lebih teratur. Pembelajaran akan lebih mempunyai pembelajaran yang intensif. Okay. Itu je.